Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan pandang serius peningkatan kes jenayah membabitkan remaja dan kanak-kanak bawah umur. Dalam hal ini, pengarahnya Said Sidok menarik perhatian bahawa remaja seawal umur 12 tahun turut dikesan terlibat dengan jenayah termasuk mencuri dan pecah rumah. Situasi ini katanya disebabkan pengaruh rakan-rakan selain remaja dan kanak-kanak terlibat itu dipengaruhi dengan penyalahgunaan dadah dan pengambilan air ketum. Yang banyak adalah kes-kes jenayah, mencuri, pecah rumah dan sebagainya lah. Itu yang berlaku. Dan kita percaya daripada laporan pegawai akhlak bahawa mereka ini mungkin mencuri ataupun melakukan jenayah disebabkan terpengaruh dengan aktiviti yang kurang sihat. Contohnya mungkin minum air daun ketum ataupun makan pil. Tersebutnya mereka mencuri lah. Ini yang menyebabkan statistik meningkat. Lagipun mungkin juga di Kelantan ini adalah merupakan sempadan Thailand. Jadi mungkin benda ini ada pengaruh daripada negara jiran. Sepanjang tahun 2016, ramai 441 remaja bawah 18 tahun ditahan kerana terlibat dalam jenayah. Manakala pada tahun lepas, 585 orang dan sehingga September tahun ini 415 orang. Mereka ditahan antaranya penghuni pusat pemulihan rumah tunas bakti atau dikenakan bond berkelakuan baik. Di antara punca kanak-kanak terlibat dengan jenayah. Terlalu ingin mencuba sesuatu yang baharu, itu punca utama majoriti kanak-kanak melakukan jenayah. Dan bukannya disebabkan masalah dalaman keluarga. Kebanyakannya melibatkan kes jenayah harta benda seperti samun dan curi. Seterusnya, jenayah kanak-kanak terbahagi kepada 3 kategori. Terdapat 3. Pertama, kanak-kanak berumur 10 tahun. Kedua, kanak-kanak berumur lebih 9 tahun tetapi kurang daripada 14 tahun. Ketiga, kanak-kanak berumur lebih 14 tahun. Saya akan terangkan kanak-kanak bawah umur 10 tahun. Kategori ini menerangkan bahawa kanak-kanak yang bawah umur 10 tahun akan dikecualikan daripada tanggungjawab jenayah dalam semua hal. Ini kerana menurut common law, kanak-kanak akan dikecualikan dari menanggung sebarang perbuatan jenayah sehinggalah kanak-kanak tersebut mencapai umur 7 tahun, iaitu menjelang hari ulang tahun kelahirannya pada umur yang telah ditetapkan. Kaedah ini dikenali umum yang mana kanak-kanak itu dikatakan sebagai dolly incapable. Dolly incapable bermaksud ketidakupayaan seseorang untuk melakukan jenayah. Hal ini boleh digunakan dalam konteks kanak-kanak di bawah umur 10 tahun. Walaupun kita jelas bahawa keterangan ini menunjukkan bahawa mens rea iaitu niat jenayah itu sendiri daripada kanak-kanak tersebut telah melakukan akt terserius iaitu perbuatan, namun mereka tidak boleh disabitkan atas kesalahan jenayah sekiranya masa kejadian yang berlaku mereka belum lagi mencapai had umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan umur mereka belum lagi mencapai 10 tahun. Hal ini kerana umur 10 tahun masih lagi dianggap rendah bagi mempertanggungjawabkan sesuatu tanggungjawab jenayah kepada seseorang. Dolly incapax. Like many legal studies terms, it has its origin in Latin and means incapable of doing wrong. The basic premise is that a child under 10 is incapable of knowing that what they have done is wrong. This means they cannot be held legally responsible for both a criminal or civil offence. The idea behind this is that children are not developmentally aware enough of the consequences of their actions. From 10 to 14, this developmental awareness is basically a sliding scale. And so for each individual case, the court assesses how much the child was aware that their actions were indeed wrong. Once a child reaches the age of 15, dolly incapax is no longer applicable. So that's dolly incapax. Kanak-kanak lebih dari 9 tahun tetapi kurang daripada 14 tahun. Kanak-kanak ini dikecualikan daripada tanggungjawab jenayah jika pesalah umur tidak lebih 9 tahun dan tidak kurang dari 14 tahun, melainkan pendakwaan boleh membuktikan bahawa bukan sahaja perbuatan jenayah yang disertakan dengan niat perbuatan tetapi telah berbuat sedemikian secara budi bicara khianat. Menurut Hale, keadaan ini memerlukan pembuktian bahawa kanak-kanak tersebut boleh membezakan di antara baik dan buruk semasa kesalahan tersebut dilakukan.
Yang terakhir, kanak-kanak berumur lebih dari 14 tahun. Apa yang kita tahu, kanak-kanak yang berumur lebih dari 14 tahun akan dianggap sebagai bertanggungjawab bagi setiap tindakan mereka, seolah-olah mereka sudah pun berumur lebih 40 tahun. Oleh itu, bagi mensabitkan kanak-kanak tersebut hanya perlu kepada bukti mensrea sebagaimana yang diperlukan dalam kes-kes yang melibatkan orang dewasa. Baiklah, sekarang kita akan pergi ke pengecualian kanak-kanak. Apa yang diterangkan di dalam pengecualian kanak-kanak adalah dia menerangkan tentang dua seksyen yang berada di dalam pengecualian kanak-kanak, iaitu Seksyen 82 yang mana menerangkan berkenaan dengan perbuatan kanak-kanak yang berumur kurang daripada 10 tahun. Kemudian kanak-kanak tersebut di bawah penjagaan ibu bapa, dan di akhir sekali adalah tidak dikenakan sebarang pertahanan atau apa-apa hukuman sekalipun. Kita akan lihat contoh kes dalam seksyen 82, kes Walters. Kanak-kanak ini berumur 7 tahun telah mencuri sebuah basikal roda 3. Kemudian dia telah membawa balik basikal tersebut kepada kedua ibu bapanya. Ibu bapanya didakwa dengan kesalahan menerima harta curi. Tetapi ibu bapanya tidak pernah bersalah dengan kesalahan terima harta curi. Oleh itu, mahkamah telah memutuskan kanak-kanak itu doli incapax, iaitu tiada kesalahan curi dilakukan. Hal ini kerana kanak-kanak yang berumur di bawah 10 tahun dianggap sebagai tidak berkeupayaan melakukan jenayah. Kita lihat di dalam seksyen 83. Di dalam seksyen ini, ia menerangkan berkenaan dengan yang pertama, perbuatan kanak-kanak berumur lebih dari 10 tahun tetapi kurang 12 tahun, iaitu belum cukup akal. Yang kedua, menentukan kanak-kanak itu melakukan kesalahan ataupun tidak, iaitu melihat pada keadaan pada masa tersebut. Dan yang ketiga, jika kanak-kanak itu tahu perbuatan itu memudaratkan atau ancaman itu bahaya, maka akan dikenakan undang-undang terhadap kanak-kanak tersebut. Kita akan lihat contoh kes dalam seksyen 83. Kes Ular Mahaprata, seorang kanak-kanak bawah 12 tahun pada 1950. Dia telah mengambil sebelah pisau dan mengacukan ke arah mangsa sambil menyatakan bahawa ia akan mencincang mangsa. Dia telah melakukan dan mangsa mati. Ia menunjukkan bahawa dia faham apa yang diucap dan apa yang dilakukan. Kemudian kanak-kanak tersebut telah mencapai tahap kematangan kerana dia tahu apa yang dia lakukan. Seterusnya adalah denda bagi kanak-kanak yang melakukan jenayah. Yang pertama, kanak-kanak tersebut dihantar ke sekolah di bawah kelulusan sekolah Henry Gurney. Yang kedua, membayar denda yang telah ditetapkan oleh pihak mahkamah. Yang ketiga, dikenakan sebatan tidak lebih 10 kali. Yang keempat, hukuman penjara berumur 14 tahun ke atas. Dan yang kelima, dilepaskan sekiranya berkelakuan baik.